Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan buat penerangan dan perbincangan tentang bahagian ketiga untuk memahirkan bacaan Al-Quran adalah tentang dengung. Okay? Atau sesuatu panggil dia vibration lah. Okay? Atau lebih mudah kita panggil insertion. So when you want to insert the sound, bila you nak masukkan pembacaan tersebut, alright, there ada different levels. So there ada 5 levels. So hari ini saya akan explain the first 2, which is what you have to go through lah. We will read a lot in the Quran. Okay, so the first one is this one. Alright, so can you see my screen? Tak ya? Okay, so this is the first one. Alright, so there are 5 levels of vibration. Ada 5 dengung. Nanti saya kasih nota dia. Ataupun orang panggil dengung, saya panggil vibration. The first one is called partial insertion. What is partial insertion? Meaning, alright, when you talk about insertion, alright, bila you cakap pasal dengung, there is something that you have to understand, which is this, alright? Before that, sorry, I'll share with you this one first. Okay, you must understand this one first, strokes first, okay? Baris dan tanda. Okay, so when we do Quran recitation, there is one thing that we call baris atau stroke lah. Saya panggil yang mudah untuk you faham. Okay, kita belajar recognition dulu All the terms, tajwid tu semua adalah dalam bahasa Arab. Nanti kita akan go through in detail later. But for now, baris atau stroke ni yang kita nampak baris atas, bawah atau depan. Atau commonly used as fathah, kasrah and dhammah. Yes? Okay. So these are the baris, alright, which whenever you see these baris, there will be sound. Mesti ada bunyi. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Sa, Si, Su, Ta, Ti, Tu, sampai Ya, Yu. Okay? Semua faham? Cik Rabia okay? Okay. Marina okay Shimang yang Ifa. Alright. So ada tanda yang kedua kita panggil indikator. Ni yang kita belajar sebelum ni. Sama ada tanda bulat yang kita cakap ditulis tak dibaca, dibaca tak ditulis. Yes? This is the one, right? So we have all these tanda. Alright. And then syaddah where you pause. Alright. Nanti kita akan belajar tanda ni dengan tanda ni. And of course ini hamzah wasal kita dah belajar. And also all the long sound. We have done this. Alright, the small ya, small alif and small waw. And insyaAllah we will learn the long sound which we have done actually. The long sound which is the 6 seconds, right? So these are all the sound. Okay, the one here is to tell you it's all long sound. Bacaan yang panjang. Okay, these are long sound. Ini whether to press the sound ataupun it may not be read. That's how you identify the indicators in the Quran. Clear? Yes? Okay, ini yang penting bila you nampak Al-Quran. Next. Moving on. So when you have this indicator baris, okay, so there is this something called nun sakinah and tanwin. You will see this in the Quran, all right? Nun ni, okay, I'm not going to explain the details yet, but just understand this. When you see the nun here, right, ataupun sama ada nun dia ada tanda, ataupun dia tak ada tanda, maka bacaan ni kita ada dengung atau tak ada dengung. There will be vibration or no vibration, okay? Can? All right? Alright, so it can be in one word, 2 word, isim, harf dan sebagainya. But the next one is, this is what we call tanwin, which is double stroke. Tadi single stroke kan? Atas, bawah, depan kan? Yang ini Marina, double stroke. So this double stroke, kita panggil dia tanwin, Ifa. Okay, nak mudah ingat, saya cakap double stroke sudah. Kenapa dia macam ni, nanti kita explain later. But for now, I nak you identify ni dua benda. Nun mati atau nun tak ada tanda, ataupun tanwin sama ada macam ni atau macam ni. Okay, faham? Alright. So now, bila you jumpa nun mati dengan tanwin macam tadi, when you see nun mati atau tanwin, maka dia akan jadi 5 hukum. There will be 5 hukum atau 5 kind of ways, atau 5 different ways how you want to pronounce the alphabets atau to pronounce the sentences. Okay, now, the first one we call it partial insertion. Okay, so commonly named as ikhfa hakiki. Pernah dengar ikhfa hakiki? So 15 alphabets ni ikhfa hakiki. Alright, so how you memorize the alphabets, okay, is this way. Dia ada 15 kan? So nak hafal susah lah. Jadi ulama buat kemudahan. Dia hafalkan satu jazah, sadaqah, fasik, dotazation. Maknanya any nun sukun ataupun tanwin jumpa dengan 15 alphabets ni, you kena baca dia partial insertion. Okay, now tak payah hafal sudah. No need.
I'll show you how. Alright, I'm just showing how ulama want to identify ataupun explain this ikhfa hakiki, right? But I'm just telling you how. I'm telling you how they do it. But now let's do it our way, the simpler way. How do we do it? It's very easy. Ifa, I nampak Shima, Marina semua, Cik Syarifah saya tak nampak. Diorang dah buat muka macam ni sebab nak hafal 15 banyak kan. Okay, so what do you have to do is very simple. When you see the tanwin, look very carefully. When you see tanwin in the Quran is one up and one down. Can you see like that? Satu atas dan satu bawah. Faham tak? Dia ada dua jenis tau. Satu dia parallel to each other. If you notice lah. Okay. Nampak tak? Exactly the same, parallel to each other. This is a different hukum, different way how to read it. But for this, it has to be one up, one down, tanwin atas. Tanwin bawah also one up, one down. Or kalau tanwin depan dia akan 99, which you can see on page 5 of your work, of your book, muka surat 5. Okay, nampak tak muka surat 5? Okay, so it says that tanwin dia one up, one down, or 99. Okay, for example, I show you in the Quran. Okay, let's give you a simple surah. Let me see. Surah Rum. Okay, let's just do Surah Rum here. Okay, don't worry about the question. So all later you have to do later, not now. Okay, kita kasi written exam. Not exam lah, different exercise. Macam mana nak cari mat-matnya? Okay, not now. Now we learn how to read first. Can you see the tanwin here? It's sengit, you know. When it's sengit, yes saya cik. Apa dia cik? Ini buku yang keempat kan? Betul, buku 4. Buku surat 5 cik. Okay. Ni saya tunjuk kenalan Al-Quran dulu. Macam mana tanwin tu rupanya. Sebab ada cakap Ustazah ni tulis tangan. Memang buku kitab ni dia tulis tangan. Tapi cara dia sama. Kita tunjukkan awak dalam Quran. Dua-dua kita tunjukkan. Okay. Nampak tak tanwin dia sengit? Nampak tak tanwin sengit? Kalau tanwin sengit sayang, confirm dia dengung. Sama ada dia partial ataupun complete insertion, will let you know what is it. Can you see that? Tanwin dia sengit atas. Okay. We have sengit bawah also. Okay, do you see sengit bawah? Right? Nampak sengit bawah? Okay, nampak tak sengit bawah? And also sometimes it becomes 99. Okay, kat sini tak ada tanwin 99. But tanwin 99, dia adalah bacaan yang kita baca dia wajib dengung. Faham ni? So senang nak identify. How do we identify? We have to do insertion. Number 1, right? The tanwin is one up, one down, top, bottom, and 99. And if on page 5 it's mentioned, the nun, even on page 1 pun explain, the nun tak ada tanda. Boleh tak faham, Cik Rabia? Tak faham? Okay. Pelan-pelan. Dah kena pelan-pelan. Lambat. Tak apa, it's okay. That's why saya go to okay. Marina dia macam ni. Okay, saya tunjuk dalam buku awak lah. You will get used to it lah. Okay, now. Okay, you see this one sayang. Right. Okay, now. This is book 4 kan. Okay. Can you see this? Right. Nampak tak? Ada nun kat tengah-tengah. Can you see this nun in between, Marina, Cik Rabia semua? This nun, nampak tak dia tak ada tanda? Memang stroke tadi saya explain. Stroke either baris atas, baris bawah atau baris depan, it gives you a sound. A, I, U sound. Oh, kalau dia mati, you bunyikan dia an lah. Correct not? An. If it's a sukun. Sukun is called mati lah. However, do you notice that the nun here, there is nothing on top of it? Yes or no? So what will happen here? Apa jadi Cik Rabia? Kita kena dengung. Okay, nanti saya explain macam mana nak dengung. Faham dulu konsep dia. Pertama, bila ada nun, tak ada tanda. Ni pentingnya kita pakai Rasam Usmani
Kalau you pakai style mukaddam, dia akan sebut alif nun mati atas anta, mati atas baris atas ta. Ta kan dia dengung macam tu kan, dia baca eja kan. So kita tak pakai mati, kita pakai Resam Osmani, lebih mudah sebenarnya. Okay, kalau you style mukaddam, you kena buang tu kaedah tu dulu. Right, for now. So known because it's easier. This is standard. You go anywhere where Resam Osmani is very easy to recognize. So you will see that this known got nothing there, right? So this is an indicator to tell you it's dengung. There is an insertion. Okay, why I call it dengung insertion? Sebab you have to insert the sound of the next alphabet. Bukan dengung, semua susah biasa dengar. Ang, tah, ing, daka, ang, sorin, mang, dia bunyikan ang. Nak tak? Cuba test. Ifa baca macam mana ni? Try Ifa. Pasal nak dengar dulu sebelum saya explain. How you read this one? Anta. Okay, teruskan the next one. Indaka. Bawah. Ansorin. Okay, lagi. Manja'a. Yanfa'u. Okay, good. Almost 90% correct. Ada something we work on that. Okay, Shima dulu. You try. Anta indaka ansorin manja'a yanfa'u. Okay, we have to work sama. Tadi Ifa baca partially is almost 90% correct. Tengok take note. Kenapa ni saya explain lepas ni. Shima baca, Shima tekan dekat, you dengung, betul. Tapi dengung macam ni. Anta, nampak tak mulut Sezah? Anta, kan? Indaka. You baca macam tu. Kemudian sorry, nampak tak you masuk tekak? This is common orang baca. Sama ada dia masuk dekat tekak ang atau cik dia baca tak, lidah dia melekat. Okay, we'll tell you why. Ifanya partial almost 90% right. Nanti saya explain why. Marina try. Saya boleh explain, so salah tak apa. Okay. You try. Anta indaka ansorin manja'u ja'a yanfa'u. Okay, also 70-80%. Kenapa? Sebab you masih ada ang sound. You notice tak? You baca ang sound kat belakang. Alright, we'll tell you why. Okay, Cik Rabia try. Anta. Indaka. Ansari. Anja'a. Yanfa'u. Okay, Cik Rabia pun sama macam Shima. You baca dia an. Okay, now. Macam mana nak baca ni? It's called, dengar ya. It's called partial insertion. Okay, apa makna partial? Maknanya dia tak masuk sepenuhnya tau. Dia masuk setengah-setengah. Ada 30%, ada 70%, ada 50%. Macam order bubble tea, 30%, 50%, 70% kan? Yes, this Ifa, dia ada 50, 70, 30. But I'm not going to explain that. Just hear this. It's partial insertion. What do you insert? Apa yang kita masukkan, Cik Rabia? The next alphabet. Sebab itu tadi, kan, pada permulaan you mengaji, Ustazah fasihkan you sebutkan huruf. You sebut ta dengan nun, makhraj dia dekat-dekat. Jadi kaedah dia, dengar ya, kaedah dia very important. When you insert the sound, it has to be this way. Dua syarat. Yang pertama, mulut tak boleh tutup, lidah tak boleh kena langit-langit. Macam mana? Kalau mulut tutup, amta, tu bunyi nun, bunyi mim. Amta, mulut tak boleh tutup, Cik Rabia. Kalau Shima dengan Cik Rabia tadi baca, you baca dia antah. Nampak tak lidah you kena langit-langit? Betul tak Cik? Tadi Cik baca lidah kena langit-langit tak? So jawapannya salah. Tak boleh dibaca macam tu. So dia tanya I, macam mana tu Ustazah? Tiba-tiba pelik kan? Okey, bacaan dia mesti lidah tu separa, macam mana nak cakap Dia bukan atas, dia bukan bawah, dia kat tengah-tengah. You kena control your tongue. Tak nampak tak lidah Ustazah? Ni very important Take note saya punya lidah. Tadi Ifa punya dah betul. Dia kurang 5%. Dia less sugar kat situ. Kena naikkan sikit. Tak nampak tak lidah Ustazah keluar. Marina also. Okay. Then don't forget. You all bunyi dah betul. Ifan dengan Marina tadi.
tapi dengung dia kurang 2 harakat. Sama macam long sound tadi. Bila you baca long sound tak boleh discount, dengung pun tak boleh discount. Mesti 2 seconds. Okey tak ni? So you baca dia, tak, you tengok ya, saya punya mulut berubah mengikut the next alphabet. Okay, so let's say I say, tak. Daka, lidah saya lengkung lagi sebab kita sebut dal. Now huruf short keluarnya kan kena moncong. Sorin. Jangan lupa mat. Tadi saya tengok you all baca dah dengung dah betul. Tiba-tiba long and short sound terlupa. Tak boleh. So now you mesti be very quick with this. Sorry, kenapa tak mulut saya berubah? Sorry, tak boleh. Dia tak terus tak start je. Gitu tak? Okay? Azhar, Ya, saya. tak, makna anta tadi makna lidah tu dia kena macam gigit kan? Dia Kena- bukan gigit, Cik. Cik buka video, saya nak tengok Cik buat. Nanti saya test. Cik kena buka video, saya nak tengok lidah. Jadi ni kalau Irfak ni, kalau dengung ni mesti tengok lidah. Cik buka video, saya tengok. Tengok lidah saya Dia sekali saya tunjuk. Dia bukan gigit pun. Saya tak gigit pun. Saya dekat lagi sikit. Nampak tak? Dia dekat. Dia tak naik atas, dia tak turun bawah. Pun tak. Pun tak. Sorry macam tu. Atau tak nampak. Bila saya nampak tak lidah saya curve sikit. Can you see that? Tak. Daka. Mulut besar sikit. So meaning to say your tongue and your mouth and lips lah. Mulut ni dia akan bergerak, dia akan macam gymnast gitu according to the next alphabet. Okay, so you want to make it, that's why kalau you notice orang baca Al-Quran, mulut dia cantik ke? Mulut dia cantik tak? You pernah tengok tak orang yang musabakah Quran, kan mulut dia kan macam very weird sometimes you say. Sometimes dia gini-gini kan. You know why or not? Because I want to maintain the alphabets to make the pronouns the right sound. Their face is, of course, some can control lah. But most of the time you see how they project their voice. Cara dia sebut, kadang-kadang rupa dia tak macam cantik lah, nak senyum-senyum macam nyanyi tak. Sebab apa? Dia kena sebut makhraj tu. Quran ni dia unik dia, you gunakan sepenuhnya anugerah sel, muscle, vein, segala apa yang nak sebut yang Allah bagi. Yang you takkan gunakan dalam perkataan lain ataupun huruf-huruf lain. Even you speak Arabic pun you dah cakap aina anta, you don't say that. You just say aina anta. So you just sometimes you don't use the muscle or the work there. Okay? Cik, cuba Cik buka mulut, saya nak tengok. Buka Boleh video. tanya soalan tak Ustazah? Boleh. Siapa tanya? Shima, silakan. Ya, okay. So jadi ni Irfak hakiki is bila jumpa nun lah. Yang you cakap partial insertion ni Correct. only for this nun series. Gitu. Nun and Tanwin. I haven't go Tanwin yet. On page 5 is Tanwin. See, there you go. Okay. You see this Tanwin? I already tell you. Right. All the dengung series, Shima, we are talking about nun sukun. Alright, nun and also tanwin. Why? The fundamentals we will talk in tajwid later. But for now, just identify partial insertion. Nun dia tak ada tanda dulu, Shima. Saya satu-satu. I think today I do nun dulu. Baru tanwin. Sebab I nak perfect you punya bacaan nun. So, Okay. jadi the main thing is jangan banyak sangat dengung dia lah gitu Because dia macam the focus will be onto the next alphabet kan, like what you say. Correct. You tahu tak dengung datang daripada mana? Nasal. Yes. The nasal is actually for nun and mim sabtu. Good question. Sebab nun, original, where you ask so you tanya, so saya explain Nun originally dia dah ada dengung. You sebut nun. Na, you sebut na. Nah. Can you feel the vibration in your nose already? It's louder than you say da. You say da. Da. Ada tak? Mesti kalau belajar Quran mesti nak sebut ikut saya. Kalau awak tak ikut, awak tak follow, awak tak nampak perbezaan dia. Awak sebut da. Cik sebut da, Cik. Da. Ta. A. Ta. Ta. A.
Ada rasa getaran tak dekat hidung? Ada tak rasa getaran? Beza Ada. dengan you sebut na. Nah. Beza tak? Can you all feel the difference tak? Tak. Na dengan a. Ada beza tak? Apa beza dia? Shima angguk apa dia? Marina angguk apa dia? Jawab. Ifa angguk jawab. Na dia rasa Vibration kan? Rasa vibration. dengung? Rasa getaran kan? Kalau a sebut ada getar tak? Very clear. Tak ada getaran. Dia nak jawab dia takut. Tak apa kalau salah tak marah. Ada getaran tak? Sebut ba. Ba. Maksud saya getaran tu, you rasa tak ada vibration dekat hidung sini? Ini huruf idgham, ini tempat dengung. Ini dengung. Where you have all the vibration, the dengung all comes from here. Your nasal like you mentioned just now. Cik sebut fa. Fa. Ada dengung tak? Ada vibration tak? Ada getaran tak dekat hidung cik? Ada tak Cik Rabia? Cik buka video lah. Just boleh tengok cik tunjuk mana. Boleh buka video. Saya nak tengok ciknya muka cara cik sebut. Lepas ni tak boleh off video sebab nak baca ikhfa kan. Nak baca dengung mesti nak tengok muka. Kalau long short sound senang. Nanti cik dah master boleh off video. Right. Ifa try bunyi na, try bunyi ja. Ja. Dengan na. Na. Beza tak? Rasa? Ada. Apa beza dia? Dia getar. Getar. Dia bergetar kat sini kan? Na. Bila sebelum sebut, na dah bunyi cik. Na. Tapi you sebut fa. Fa. Cik, ambil tangan, cik letak kat hidung sekarang. Cik kena rasa. Okay, sekarang cik sebut fa. Ada rasa getar tak kat hidung? Ada. Ada rasa fa. Sikit lah. Okay, mungkin cik rasa sikit. Sebab kita suara mesti ada getaran. Tapi maksud saya rasa kat sini. Na. Dengar tak bunyi saya? Macam tu. Na. Cuba sebut. Na. Ada getaran tak? Ada. Sama tak dengan bila cik sebut fa? Fa. Tak sama. Yang na tadi ada. Fa ada tak? Fa tak ada. Memang tak adalah tapi 0.05%. Correct. Okay. Sebab kita mesti ada getar. That's how our voice come out because of vibration. Okay. So all the alphabets, kalau nun, dia mesti ada getaran. Sebab itu nun mati, tadi Shima tanya kan. Kerana originally nun ada getaran. Sebab itu kita bunyikan dia ada getaran 2 saat kita berhenti. Orang panggil 2 harakat you dengung. Sebab tu dia panggil dengung. Faham? Dengung tu maknanya vibration. Now you tanya I, kalau tanwin. Sebab tanwin ni, kan kita tulis macam ni kan. Dengan cik tengok ni, sama tak bunyi dia cik? Lam dengan nun, cik bunyi apa? Lan kan? Lan tanwin, bunyi dia apa? Lan. Kerana dua-dua bunyi lan, maka cara pembacaan dia sama Marina. Sebab itu hukum dia Ifa, kalau kita jumpa tanwin juga, you kena dengung the next alphabet. We call it partial insertion. Okay, ataupun separa getaran. Kenapa separa getaran? Kita tak bunyikan cik macam ni. Contohlah ya, kalau awak baca tak, cuba try. Lidah kena langit-langit. Tak, rasa tak getaran tu berlebihan dekat sini? Tak, you rasa geng, tak. Tapi kalau saya kata lidah tak boleh kena langit-langit, tak, rasa tak getaran tu menurun? Rasa tak? Kena cuba. Itu beza dia. Sebab apa? Yang kedua, separa masuk tu sebab kita dah masukkan huruf yang sebelah. Ini cara nak perfectkan you punya bacaan ikhfa ya. So you kena standby bunyi huruf short misalnya. Sorin,
ja'a. Dan jangan lupa dengung 2 harakat. Apa tak? Saya stand by huruf fa. Oh, sorry. Saya stand by huruf fa. Saya tak baca kalau saya baca fa'u, itu dah macam huruf sod tadi. Fa'u. Nampak tak? Tak, bila saya nampak tak? Bila saya sebut ta kan, saya senyum lebih sikit. Sebab you sebut ta, kan mulut you senyum. Ta. Now sin. Lagi senyum lagi. Sebab sin, apa sebut sin? Sa, si, suka you senyum. Insanun macam tu. Faham tak ni? So nampak tak bibir you, lidah you berubah mengikut ke huruf sebelah. Betul, memang kelakar Shima. Sebabnya nak sebut yang tepat, mulut you akan funny first. After that, it become very easier. Because you dah biasa mah. You get used to it, then you boleh baca walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum. Tak funny sangat kan mulut Ustazah kan? Sebab kita dah biasa baca. But for a start, because you nak instill in your brain, this is the way to read it, you may find a little bit weird. Sebab cara bacaan sebelum ni dah kurang tepat. Awak baca selalu satu nafas. Ini biasa. Biasa bukan salah kebiasaan. Ini bukan awak seorang aja buat. Kebiasaan Ustazah ajar Quran, dia akan nun lekat, dia dengung. Tapi nun yang dengung ataupun dia bunyi ang sound kat belakang sini. Ang. Sebab dia tak tahu mana nak dengung. Sekarang dah faham dah cara nak dengung Cik Rabia? Okay. Nanti kita cuba lagi. Okay now. Nampak tak kat sini dia sengaja tuliskan mim kat sini. Awak baca cuba. Cik baca sini. Yang ini. Cik cuba baca ni. Yang ini. Cik cuba baca ni. Cik baca ke siapa? Cik baca. Saya nak Cik baca. Yang satu. Yang saya tik ni. Yang saya tik ni Cik. Yam kuru. Okay, baik. So good Ni semua ada dengung kan? Ada sengaja masukkan mim sukun kat sini. Supaya Ifa jangan get carried away. Yam kuru. Yam liku tak boleh. Sebab mim dengan nun memang ada huruf dengung. Tapi for this, hati-hati pembacaan ni tak boleh dibaca dengung. Yam kuru dia touch and go. Yam kuru, yam liku saja. Okay Marina? Tak boleh yam liku. Biasa orang baca yam liku, tak boleh. Okay, so we purposely throw in there so that you wire your brain only nun. Look for nun only. So that's why I always advise students kan, you highlight, you circle. Sama macam you buat long sound. Now you highlight this one. You highlight this part. So you know this part yang dengung. Okay. Kuntum. Nampak? Saya buka mulut balik. Saya senyum balik. Kuntum. Yang tiqu. Saya stand by huruf ta. Nama masuk suat. Yang suruh. Situ. Tansa jam'ahu yumsiku yanzuru. Okay. So ni cara pembacaan yang tepat. Maknanya you insert the sound of the next alphabet. Okay, you tengok huruf sebelah. Make sure huruf sebelah tu kalau nun tu tak ada tanda, maka you dengung. Faman syaa macam tu. The next alphabet. Okay. Ini partial insertion. Nanti kita belajar complete insertion, not now. Okay, we do one thing at a time first. Satu-satu. Boleh ulang balik tadi yang faman syaa. Oh ni. Faman syaa man. Sebab huruf shin kan sebut lagi senyum lagi. Faman syaa. Okay? Faman syaa. Dia ada 15 huruf, saya tak suruh you hafal. Awak tengok saja, awak tahu nanti lepas awak dah praktis. Tak payah hafal pun Ifa. You do practice all the Ifa from dia daripada buku 1 sampai page 1 sebenarnya Ifa ni dia kasih latih sampai muka surat 11. That's almost 1/3 of the book. Lepas tu idgham, lepas tu baru dia masuk idgham bila guna and the rest of it. Okay, and Ifa ni kita nak kena baca dan perbaiki dengan tepat. Kenapa? Sebab dia paling banyak dalam Al-Quran. You will see this a lot. Sama macam long and short sound. So tak boleh discount. Mesti nak baca dengan tepat. Okay. So your homework, I nak you baca 1 sampai 4 dulu. Okay, 1 until 4. Alright. Nanti next week baru Ustazah terangkan number 5. Sebab I think some of you not sure about this number 5 yet. Okay, we do 1 until 4 dulu. Get used to the sound. Alright, so this one, tanwin dia pun kalau boleh kalau saya suruh buat sampai 6 boleh tak?
Boleh tak Latif? Boleh lah Nanti you all okay kot. Nanti ada sesiapa bagi audio kan. Cuma number 5 ni, page 5 ni macam saya explain tadi, tanwin dengan nun mati kaedahnya sama. Jadi you akan notice dalam Quran tanwin dia sama ada sengit atau tanwin dia macam ni. Kalau dua depan dia akan bunyi macam ni. Okay, so how you make the sound? Amalan salih, sama macam tadi. Syihabun taqibun rasulin. Ni masuk kaf rasulin. Terus banyak kaf. Kat mana kaf? Sini kan? Kat atas kan? Rasulin. Ni baru bunyi ing sound. Because kaf is an ing sound. Rasulin karimin syaraban tahuran. Macam tu. Ni dot jaga. Qis, ni tipis. Qismatun dhiza. So by now, you akan belajar 3 benda. You dah know the alphabet, and then the long and short sound, and also the dengung. Okay, and for now we introduce to you the partial insertion, which is nun sukun atau nun tak ada tanda atau tanwin yang sengit bila dibaca. Okay, so I think I nak you practice sampai page 7 lah. It should be okay. Alright, so I will give you the audio. I think I've shared with you. I think I've shared the video kan. Saya dah kasih dah audio dia. So you can just listen to it. Get used to the sound dulu. Biasakan cara sebutan. Buang yang dulu-dulu yang salah tu. Okay. Ifah dengan Marina dah okay. Tapi kasih tempat lagi sikit. Alright. Perhalusi lagi. Okay. Shima dengan Cik Rabia kena buang yang melekat kat lidah tu. It's just not right. Alright. Boleh? Can? Alright. So that's your homework for today. So make sure bila baca tu kita perhalusi lagi bacaan dengung dengan baca yang silap insyaAllah. So you prepare page 1 until 6 insyaAllah for next session. Alright, Ken? Boleh? Alright. Okay. Ada apa-apa lain nak tanya? Nak question ke? Nak clarify? Tak ada? Okay, all clear. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So